Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Okey, hari ini saya akan tunjukkan video tutorial cara bagaimana untuk kita menggunakan fungsi di bahagian Human Resources Management. Okey, di bahagian Human Resources Management, okey, di yang mana sistem boleh membantu anda dari segi attendance, dari segi pembayaran gaji dan dari segi cuti. Kalau anda kata pekerja mohon cuti, okey, boleh pakai dekat bahagian fungsi HRM. Okey, tetapi fungsi HRM ni dia hanya kepada package premium sahaja. Okey, yang pertama sekali, okey, kita terus pergi dekat bahagian HRM. Okey, dekat HRM ni anda tak perlu wujudkan modul ke, tak perlu wujudkan, memang kita dah adakan dalam sistem. Okey, saya akan terangkan satu persatu berkenaan dengan fungsi. Okey, sekarang ni, okey, untuk bahagian HRM, dia ada kena mengena dekat bahagian user management. Jadi dekat bahagian user management ni, kalau sekiranya anda nak pakai untuk dekat bahagian fungsi HRM, okey, pastikan anda wujudkan dulu nama pekerja anda di bahagian user management. Okey, dekat bahagian user management, kalau anda kata pekerja tu dia tak login sistem pun, anda boleh masukkan dia di dalam user management untuk digunakan di bahagian HRM. Okey, jadi yang pertama sekali, okey, kita wujudkan dulu designation dan juga department. Saya akan tunjukkan kita macam mana cara bagaimana nak buat. Saya akan tunjukkan satu contoh. Okey, yang pertama sekali kita wujudkan dulu designation. Okey, wujudkan designation, kita add dekat sini. Okey, sebagai contoh, saya nak buat department marketing. Okey, saya nak buat dekat sini dia sebagai sales representative. Okey. Okey, saya tulis kat sini sedikit description. Okey, saya save. Okey, ini adalah jawatan dia lah. Kemudian dia duduk di bawah department yang mana? Kita wujudkan pula department. Okey, kita wujudkan pula department. Kita add satu department dekat sini. Contoh dia sebagai sales consultant ataupun sales representative, dia duduk di bawah bahagian marketing. Okey, untuk department ID ni, okey, anda boleh wujudkan juga. Okey, kalau anda kata pekerja anda nanti dah ramai, bila anda kata anda nak buat satu kad untuk diorang, anda dah boleh letak department ID. Bila contoh anda buat dekat sini 01, bermaksudnya department ID untuk bahagian department marketing adalah 01. Okey. Ha. Okay, kita tulis sikit description. Okay, kemudian kita save. Okay, selepas tu, lepas anda dah wujudkan department, anda dah wujudkan designation. Okay, dekat bahagian user management, okay, contoh saya dah buat satu user management. Sekejap saya tunjukkan yang paling baru. Okay, saya buat satu role. Okay, saya dah ada kat sini, sales representative. Okay, saya dah wujudkan role, kemudian saya tengok kat user. Okay, kat sini pun dah ada. Okay, sama ada anda nak klik button add ataupun anda nak edit. Saya buat dekat sini, saya edit. Dia akan keluar form yang sama saja. Okay. So, kalau anda kata pekerja tu tak login, anda boleh unklik yang sini lah. Allow to login, dan anda unklik dan dia tak boleh login. Kalau anda kata anda klik, dia boleh login lah. Jadi yang video bahagian role dan permission, boleh tengok video saya yang sebelum ini dekat bahagian user management. Okay, jadi kita terus pergi scroll ke bawah. Okay, so dekat sini ada HRM details. Okay, department kita buat dia marketing, kemudian designation dia sebagai sales representative. Okay, kemudian kita update. Okay, selesai kita update dekat bahagian situ, kita pergi balik dekat bahagian HRM. Okay,
Jadi apa yang anda boleh buat dekat bahagian HRM ni, yang pertama sekali anda selesaikan dulu jenis cuti yang ada di dalam perniagaan anda. Okey, yang layak di-apply ataupun dimohon oleh pekerja anda. Sebagai contoh, leave type yang pertama. Okay, leave type yang pertama saya nak buat dekat sini adalah medical leave. Okay, kemudian saya nak buat 1 tahun 10 hari sahaja. Okay, saya nak buat current financial year. Kemudian saya save. Okay, kemudian saya nak wujudkan lagi cuti tahun 1 tahun 14 hari, dan saya nak buat sini untuk tahunan saja, current financial year. Kemudian saya save. Okay, kalau anda kata dia jadi macam ni, jangan risau, anda close dulu, anda refresh dulu. Dia sometime dia akan jadi macam tu. Okay, sebab dia nak baca kan untuk cuti-cuti ni kan. Okay, kemudian anda refresh. Okay, anda klik lagi button add, klik balik button add, tulis balik. Okay, barulah boleh save. Okay, jadi saya nak buat lagi unpaid leave. Maksimum 5 hari saja setahun. Okay, dia jadi balik, yang risau, refresh balik. Okay, kita refresh balik. Okey, jadi dah wujud 3 jenis cuti dan berapa maksimum untuk 1 tahun diorang boleh apply. Kalau anda kata nak edit, boleh klik button edit dekat sini lah. Okey, klik saja button edit, anda boleh edit. Kemudian leave. Okey, sebagai contoh. Sebagai contoh dekat sini leave ni. Okey, sekarang ni situasi dia kalau contoh pekerja anda dia nak apply cuti. Okey, dia pun masuk ID password dia ataupun dia tak ada ID password, anda lah yang kena buat ataupun supervisor lah yang kena buat. Okay, sebagai contoh sekarang ni dia masuk dia punya ID password dan dia terus pergi dekat bahagian leave dan dia nak apply cuti. Okay, dia klik button add. Okay, dia select dia punya nama, automatic dia akan keluar dia punya nama. Okay, automatic akan keluar dia punya nama. Kemudian dia boleh pilih jenis leave yang dia nak. Contoh dia nak apply annual leave. Kemudian dia kena pilih tarikh dari bila sampai bila. Okay, contoh dia nak apply 31 hari bulan sehingga sehingga 7 hari bulan. Okay, reason dekat sini. Dia boleh masukkan reason dekat sini, kemudian dia save. Okay, jadi dekat sini status dia akan jadi pending. Okay, pending sebab apa? Sebab dia akan pergi kepada anda. Okay, dan anda boleh lihat dekat bahagian notification loceng ni. Okay, dia akan maklumkan dekat sini anda punya sistem ataupun siapa yang layak untuk approve bahagian ni, dia akan dapat notification seperti ini. Bila dia klik, dia akan pergi balik dekat bahagian yang samalah, leave ni lah. Okay, so dekat sini anda boleh lihat dia cuti, dia minta cuti berapa lama. So anda boleh lihat aktiviti dekat sini. Okay, siapa yang create benda ni semua, bila dia create. Okay, kemudian anda juga boleh tukar status sama ada pending, anda nak approve kan ataupun tidak. So kalau approve, anda hanya tukar kepada approve lah. Kalau anda cancel, anda boleh tukar kepada cancel lah. So sekarang ni saya nak tukar kepada cancel. Okay, saya letak sedikit note. Okay, kemudian update. So automatiknya status ni juga akan didapat, Mr. Kai ni sebagai pekerja kita, dia akan dapat lah. Okay, dia akan dapat aktiviti yang dekat sini lah. Okay, itu adalah caranya bagaimana pekerja nak apply cuti dan bagaimana kita sebagai majikan nak approvekan cuti mereka. Okey, itu untuk dekat bahagian cuti. Kemudian untuk allowance dan juga deduction.
Okay, kita terus pergi dekat bahagian allowance dan juga deduction. Okay, yang pertama sekali kita wujudkan dulu allowance dan juga deduction. Sebagai contoh dekat sini, saya nak buat untuk allowance dulu. Okay. Kenderaan atau kedatangan. Sorry, kedatangan. So, jenis dia adalah allowance. Siapa yang dapat benda ni? Okay, kita select berapa banyak pekerja pun kita boleh select dekat sini. Okay, kita boleh select kat sini berapa banyak pekerja pun. Kalau anda kata ada 10, kita boleh select 10 terus dekat sini. Okay. Okay, kemudian amount, type, fix ataupun percentage. Kalau fix, kita terus buat fix RM100. Okay, kemudian untuk date ni, allowance ni selalunya dia memang tetap. Jadi ini untuk bahagian applicable date ni lebih kepada untuk deduction boleh. Okay, untuk allowance tak perlu pun pakai date sebab dia selalunya untuk yang macam kedatangan ni memang sebulan sekali memang kita bagi allowance untuk kedatangan. Kemudian kita save. Okay, saya buat lagi satu untuk allowance juga. Sebagai contoh, kenderaan. Allowance, siapa yang terlibat, fix, dan kita pilih lagi 100. Kemudian kita save. Okay, katakan tiba-tiba pekerja ni dia lewat. Okay, nama pekerja ni yang ini dia lewat. Macam mana kita nak notekan untuk dia punya deduction? Okay, ataupun ada sebarang deduction, apa yang kita boleh buat? Kita add dekat sini. Sebagai contoh, kita buat dia lewat. Jenis type kita pilih deduction, kemudian pilih nama pekerja yang terlibat, yang kena deduction ni. Kemudian kita pilih fix ataupun percentage. Sebagai contoh, lewat kita potong RM50. Dan kita juga boleh pilih tarikh lah, tarikh bila dia lewat. Sebagai contoh dekat sini kita buat dia hari ni dia lewat. Okay, kemudian kita save. Okay, jadi dah hadirlah dekat sini. Jadi sebelum kita pergi dekat bahagian payroll, saya tunjuk dulu dekat bahagian attendance. Okay, jadi dekat bahagian attendance ni, okay, yang pertama sekali anda boleh buat shift. Okay, contoh anda nak wujudkan shift untuk pekerja anda, shift yang dekat bahagian sini. Okay, kita boleh klik button add. Okay, kemudian kita boleh namakan shift tersebut. Okay, kalau anda kata perniagaan anda ada shift lah, kalau tak ada tak perlu pakai pun tak apa benda ni. Okay, flexible shift ataupun fixed shift. Okay, kat sini saya nak buat flexible. Flexible automatic dia tidak akan bagi tahu masa sebab flexible shift bila-bila masa pun dia boleh datang. Maksudnya dia tak ada shift yang tetap. Okey, kalau anda kata kita buat fixed shift, kita kena buat daripada bila sampai bila. Start ni sampai bila, pukul berapa dia start. Contohlah dia shift pagi. Okey, saya masa yang dia perlu bekerja dekat sini pukul 9 pagi. Okay, sehingga 6 petang. Standard lah mengikut buruh. Okay, dan saya nak tetapkan cuti dia hanya pada hari Ahad sahaja. Kemudian saya submit. Jadi dia dah bagi tahu dekat sini dah ada satu shift dan kita kena assignkan user. Okay, assignkan siapa yang dalam shift pagi ni. Okay, saya buat dekat sini. So start date ni, shift ni adakah dia setiap bulan kalau berubah, anda boleh masukkan lah berubah. Contoh dekat sini start date dia bila. Okay, start daripada 1 hari bulan sehingga 31 hari bulan 3 lah. Okay, kalau kata untuk bulan depan, anda boleh buat untuk bulan depan teruslah. Kemudian anda submit. Jadi dekat sini dah adalah untuk sini bahagian fix ni kita dah boleh tengok ada attendance shift pagi dan siapa yang terlibat di dalam untuk shift pagi sahaja. Okay, kemudian kita boleh tengok dekat sini untuk attendance by shift. Okay, untuk attendance kita boleh masuk attendance by shift ataupun attendance by date lah. Kita pilih dekat sini attendance by date by shift. Jadi kat sini kita tak masuk lagi dekat bahagian attendance ni. Jadi dia tak akan keluar lah. Jadi cara bagaimana untuk kita masukkan attendance. Okay, kita pergi dekat bahagian import attendance. Okay.
Kemudian kita boleh masukkan mengikut template. Anda boleh download template. Okey, sebelum saya pergi dekat bahagian import attendance ni, saya pergi dekat bahagian all attendance dulu. Okey, dekat sini pun saya boleh add latest attendance. Okey, sebagai contoh, anda masukkan yang Mr. Kai ni. Okey, jadi automatic dekat sini dia kena masuk untuk hari ni punyalah. Ini dah kira hari ni punyalah, ataupun anda tukar dekat sini shift pagi. Okey, automatic dia akan pilih lah dekat sini. Okey. Sebagai contoh kita save. Okey, kita masukkan dulu jam. Okey, kat sini 9 pagi. Okey, kalau anda tengok dekat sini anda tak boleh masuk. Sebab apa? Waktu dia bukan 9 pagi sekarang ni. So anda boleh lihat dekat sini. Melainkan kalau anda kata anda nak masukkan dekat sini yang bed date punya. Okey, bed date punya. Contohlah. Okey, so saya buat Mr. Kai. Okey, saya buat yang semalam punya. Sebab hari ni kalau kita masukkan tadi kan dah lebih daripada 9 pagi. Sekarang dah pukul berapa? Jadi memang tak boleh lah. Okey, jadi kita buat 24 hari bulan sebagai contoh. Okey, dia masuk pukul baru boleh. So benda tu dia memang dia akan baca daripada timing jugalah. Okey. So dia habis pukul 6 PM. Kemudian kita save. Sekejap saya cuba tukar ni kejap. Okey. Okey, kita save. So dekat sini dia dah akan baca daripada IP address ni. Okey, IP address komputer ni lah yang saya masukkan ni. Jadi dia akan bagi tahu berapa total work duration. Itu kalau anda kata anda nak masuk satu persatu. Ataupun anda boleh terus pergi dekat import attendance. Jadi anda boleh download template file lah. Okay, download dulu template file. Jadi anda kena tengok dekat sini apa yang diperlukan. Sorry, saya download balik. Tidak ada. Jadi dekat sini anda boleh masukkan. Yang pertama sekali kena masukkan email user ni. Okay, yang pertama sekali anda kena masukkan email user. Okay, contoh dekat sini email dia kata require. Okay, jadi kita buka dekat bahagian user management ni tadi. Okay, kita ambil dekat bahagian sini email ni. Dia sekali buat saja. Lepas tu anda dah boleh save template tu. Okay, save. Jadi kita pergi ke balik ke bahagian sini. Kita masukkan. Okay, copy saja, tak ada masalah pun. Walaupun tulisan tu kecil dia tetap boleh baca. Kemudian clock in dengan clock out. Okay, kita pergi balik dekat sini tadi. Dia nak. Inilah, ini adalah format dia lah. Jadi kita kena follow format ni. Okay, kita kena follow format ni. Okay, kita kena ikutlah format yang telah dia bagi ni, kita kena ikut. Jadi kita copy, kemudian saya edit daripada sini saja. Okay, contoh untuk saya nak buat untuk 1 hari bulan 3. Ini anda boleh buat berdasarkan daripada punch card lah. Ya, berdasarkan daripada punch card. Okay, 09 00 AM. Okay.
Okay, kalau out pun sama, kita kena pakai format yang ini. Okay, kita boleh pakai format yang ini. Saya tunjuk satu persatu, tak ada masalah. Walaupun video ni lama, kena tengoklah, jangan skip lah. Supaya anda lebih mudah faham. Okay. Contoh yang ini 1/3 punya. Okay, jadi 01, 03, 2021. Okay, dia balik pada pukul 6. PM. Okay. Jadi dekat sini dia baca 18 lah. Jadi shift kita tengok dekat sini. Jadi shift ni tak masuk pun tak apa. Okay. Jadi yang lain ni semua optional. Okay, kemudian kita bolehlah kalau nak buat pagi, kita buatlah pagi. Masuklah kat sini pagi. Okay. Kemudian kita tengok dekat sini. Okay. Okay, kemudian kita save dulu. Kita simpan. Okay, kita pergi balik dekat bahagian sini. Kita import balik. Choose file. Okay, kemudian kita submit. Okay. So yang ini dia kata shift not found in row number 1. Jadi kita tengok balik dekat shift ni, kita buang. Sebab tadi kita tak masukkan shift ni. Shift ni betul-betul dia kena ikut kat sini. Shift pagi. Kita control C. Kita masuk saja dekat bahagian sini. Okay. Kita save. Import balik. Okay, import balik. Okay, selesai. Selesai dekat bahagian sini attendance. Jadi kita tengok dekat attendance tadi. Okay, all attendance. Jadi kita tengok dekat sini dah ada masuk lah. Okay, untuk shift pagi apa semua dah ada masuk lah benda ni. Okay, jadi itu adalah caranya bagaimana kalau anda kata kita nak import daripada punchcard ataupun daripada thumbprint. Selalunya daripada thumbprint tu pun dia akan generate terus ke Excel juga. Jadi anda boleh pakai yang bahagian situ. Okay, kemudian kita terus dekat bahagian payroll. Bila kita pergi dekat bahagian payroll, ini contoh kita nak bayar gaji lah. Okay, kita nak add satu. Kemudian kita pilih je nama employee kita. Okay, bulan bila? Bulan Mac. Kita proceed. Okay, jadi dia akan bagi tahu lah total kerja berapa jam dan duration. Kalau anda kata anda nak main bahagian jam, memang dia akan kira untuk jam lah. Tapi kalau anda kata anda nak tukar, contoh anda nak buat dia sebagai 26 hari by hari lah. Jadi anda terus buat satu hari dia punya gaji berapa sajalah. Okay. Jadi satu hari berapa gaji dia, contoh kat sini kita buat 75. Jadi total ada 1950. Jadi kedatangan dan juga kenderaan yang tadi kita dah buat allowance, dah boleh masukkan dekat sini terus, dia akan automatic. Ataupun kita boleh klik button tambah kalau anda kata ada lagi allowance kedatangan, allowance yang bertambah. Okay, mungkin kita nak masukkan commission ke dekat sini boleh juga. Okay, kemudian deduction pun sama. Kalau anda kata ada penambahan, terus boleh buat penambahan dekat sini lah. Kemudian kita save. Jadi anda lihat dekat sini bahagian marketing, designation apa, nama employee. Jadi dia punya payroll dah generate. Jadi kita boleh action, kita boleh view. Ataupun kita boleh terus klik dekat bahagian due dan add payment. Okay, contoh 200 kita bayar by bank transfer. Pilih jenis payment account, saya bayar daripada account lain, Maybank. Kemudian kita save. Okay, jadi itu kita boleh tengok dekat sini. Ini adalah paid, dah bayar. Jadi kita boleh view dan kita boleh print lah. Jadi dia akan keluarkan satu payroll dekat sini. Anda boleh print. Okay, ini adalah payroll dia. Dan report untuk pembayaran gaji, anda boleh lihat dekat bahagian report.
Okey, profit and loss report. Okay, anda tengok dekat bahagian profit and loss report, dia akan tunjuk dekat sini total payroll 2,100. Dia tidak akan masuk lagi dekat total expenses, tetapi dia akan masuk dekat total payroll. Okey, di mana dia boleh dikatakan kos yang berubah-ubah. Okey, gaji dia tak tetap. Kadang-kadang mungkin bulan ni lain, bulan depan lain, dia bergantung kepada jenis perniagaan anda. Okey, jadi sampai di situ sahaja untuk video penerangan berkenaan dengan fungsi HRM. Okey, jadi pastikan anda tonton dan lihat semua video tutorial yang telah kami tunjukkan untuk memastikan